Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa rawa Ibnu Majah, dan telah meriwayat oleh Ibnu Majah, annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, man kanat niyyatuhu al-akhirata jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu.
Alhamdulillah, para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah sehingga dapat kita hidup lagi pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, dan kita dapat meneruskan program bulanan kita, iaitu sambungan bacaan kitab Nasaihul Ibad, segala nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah, alal munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad, kerana nak menjagai, nak memberi peringatan-peringatan di atas mempersediakan bekalan untuk hari akhirat. Kita masih lagi dalam bab yang pertama dan masih lagi dalam maqalah yang ke-27. Nah, hari ini sambung lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, bawa datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata dianya, warawa Ibnu Majah, dan telah meriwayat oleh Ibnu Majah, annahu, bahawasanya Nabi, annahu ay annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia Nabi. Apa Nabi sabda? Man kanat niyyatuhu al-akhirata, barang siapa yang adalah niatnya, barang siapa itu ialah untuk akhirat, niat dia tu akan akhirat. Dia buat kerja apa, niatnya adalah akhirat. Ngajar untuk akhirat, ngaji untuk akhirat, dengar untuk akhirat, semaya untuk akhirat, sedekah untuk akhirat. Apa sahaja yang dia buat ni ialah untuk akhirat. Hijrah dia niat untuk akhirat. Penting tu niat. Sebab itulah adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama diletak oleh Imam Nawawi ialah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya sanya amal tu ialah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap seorang tu dibalaskan bagi apa barang yang ia niatkan. Sehingganya 90 hijab agama ni lengkap dah dalam hadis tadi tu. 95% urusan agama ni masuk dalam innamal a'malu binniyat. Besar hati kita tu tepat bagi niat. An-niyatu mahalluha fil qalbi, niat tu tempatnya ialah di dalam hati. Walau kita lafaz sekalipun, tapi hati kita tu tak khabar, tidak ada benda yang kita lafaz, maka tidak dipanggil niat. Kerana niat ni tempat dia adalah hati. Adalah qalbu, adalah hati. Adapun kita lafaz tu, seumpama contoh seperti talaffuz bin niat ketika mana nak masuk semayang, usalli fardhu zuhri, contoh aku semayang fardu zuhur, lafaz dengan mulut. Itu bagi orang yang hatinya susah nak sedar, susah nak khabar, sehingga dia kena lafaz dulu, barulah mudah. Ketika mana dia kata Allahu Akbar, sedar kata dia tu, aku sedang mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Maka bagi orang yang susah hati dia nak khabar, nak sedar, ulama fiqh kata wayun dabun nutku kubailat takbir, dan disunatkan bertutur dulu dengan niat tadi, dengan lidah. Bertutur dengan lidah tu bila kubailat takbir,
sebelum sedikit daripada takbir. Sebelum kita nak Allahu Akbar tu, talafu bin niat. Apa? Yusa'adil lisanil qalb, supaya menolong tu menolong akan hatinya oleh menolong oleh hatinya akan lidah. Menolong oleh lidahnya akan hati. Mana lidah dia tu menolong bagi hati dia. Kalau Arabnya dia katalah usolli fardhu zuhri. Kalau Melayunya aku semayang fardu zuhur. Gitu. Kan kita kan sebelum nak Allah Akbar tu usolli fardhu zuhur. Tu 2-3 kali usolli tak masuk-masuk kita kata ni. Padahalnya kalau kita orang Melayu baca Melayu tak apa. Sebelum nak akad takbir tu aku semayang fardu zuhur, Allahu Akbar. Ketika mana kita Allahu Akbar tu hak kita lafaz tadi aku semayang fardu zuhur ni masih terngiang-ngiang dalam hati kita. Jadi gitu ya nak sebenarnya. Tapi oleh kerana kita mengaji tak kena cara. Duk mai usolli macam sing lagi ni bau sok kot. Lepas tu duk mari terjemah pula sahaja aku semayang. Sahaja ke sengaja? Sudah duk mai tu. Akhirnya tu imam nak rokok baru boleh masuk. Allah Akbar apa? Wasuwah. Padahalnya talafuz bin niat tu nak menolongkan bagi orang wasuwah. Tiba-tiba oleh kerana tak betul cara mengaji makin wasuwah. Jadi kita terah ke bahasa Melayu lah. Terah sekali ke bahasa Melayu. Kata mana awak ke bahasa Melayu baca ni Awak usolli lah ke awak aku semaya. Ayat ke dia muarak ke Melayu nya. Hidung macam mek orang Melayu duk belagak Arab. Kata ni. Pas mula 2 3 4 kali akad takbir tak masuk-masuk lagi semaya. Jadi kalau kita orang wasuwah kan aku semayang fardu zuhur, Allahu Akbar. Tak apa bahasa Melayu. Sebab mana masuk semaya lagi? Kata ni. Khatalnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar sebesar-besar. Batal. Kalau belum takbir tu belum lagi semaya. Tu. Karena semaya-semaya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimula dengan takbiratul ihram. Itu start kata pada kata Allah tu kan mulalah semaya. Jadi niat tu nak disertakan, orang panggil qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu disertakan kesedaran tersebut di awal mengerjakan sesuatu tersebut. Mana awal sembahyang? Takbiratul ihram. Maka kesedaran kita mengerjakan sesuatu tu ketika mana kita kata Allahu Akbar. Khabar. Seolah-olahnya tak khabar. Bukan tak khabar sungguh, tak khabar sungguh, tak marilah sejik ni. Khabar. Cuma nak jadi beza antara adat dengan ibadat, maka disyariatkan ni niat. Apa niat? Al-qasdu. Niat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i dengan makna qasad. Sedar, tuju hati. Lebih-lebih lagi dalam bab semaya, qasad dengan makna sedar, tuju hati tadi tu disertakan pada permulaan mengerjakan sesuatu. Mereka puasa payahlah. Puasa nak sedar ketika mana fajar apa? Fajar shadiq tu kan. Puasa ni imsaku anil muftira, menahan daripada perkara yang membatalkan puasa mula bila min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi. Jadi kalau kita nak niat puasa tu betul-betul naik fajar shadiq, nawaitu sama qadin dalam hati kita, nyaya payah. Maka sebab tu oleh kerana masyakkah pada puasa, niatnya itu dibenarkan pada malam. Bermalam je boleh dah kita niat untuk waktu esok, puasa esok. Tapi kalau semaya mudah. Maka iza tasa'at daqat wa iza daqat ittasa'at. Itu kaedah. Bila keadaan tu orang panggil luah, maka hukum jadi
sempit. Mana? Mesti ketika mana kita kata Allahu Akbar, sedar aku semaya fardu zuhur. Cukup tu. Qasak, ta'aruf, ta'yun. Nah. Gitu kan. Nah. Ada dalam buku kata sahaja aku mengerjakan akan sembahyang fardu bagi zuhur. Itu tata bahasa. Memanglah gitu. Nah, tata bahasa jangan dimarah ke dia. Memang itu cara tata bahasa Melayunya. Tapi kita dalam nak praktik, jangan ikut orang panggil tata bahasa lagu tu, payahlah kita. Jadi duk baca niat. Bukan niat, duk baca. Silat-silat jadi muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah tak sah dah. Sebab bukan niat. Dia tauzi'. Dia sahaja aku. Dia kata Allah, sahaja aku semaya. Hu fardu. Akbar zuhur. Ya pelaga gitu. Ya hencirkan. Tu orang tak panggil niat tu lah kata tu. Nah, sebab apa? Bukan khabar, hidup baca je niat tu. Nah, hidup baca lafaz bagi niat dalam hati dia ketika mana Allahu Akbar. Bukan niat tu. Niat ni niat ni qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu pekerjaan disertakan kesedaran tu di awal pekerjaan tersebut. Itu orang panggil ni. Kita duduk tengah makan nasi muak makan nasi, saya kita ke. Nah, kita pakak. Assalamualaikum. Assalam. Buat apa tu? Buat makan nasi ni. Kayak kita sedar. Tidak kata, buat apa tu? Tahulah aku ni, tak tahulah buat apa, tahu. Bengok dah aku ni. Sudah, nasi tak ikat masuk dalam mulut. Puas-puas ke kita? Berat nah gitu. Tak sedar gitu lalu nah. Tak okey lah gitu. Nah. Cuma makan nasi tu ada, tapi niatnya untuk ibadat dapat pahala. Nah, kita makan nasi kerana nak menggagahkan tubuh kita ibadat pada Allah, dapat pahala. Tu pentingnya niat ni. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin ni lebih baik daripada amal dia terkadang. Nak makan nasi apa? Mau kuat tubuh beribadat pada Allah. Lepas tu ibadat kau biasa-biasa ya, padahalnya bukannya banyak sangat apa kata ni. Tu amal dia sikit ya, tapi kerana niat dia tak dimakan kerana nak ibadat, dapat pahala. Rugilah. Nah, tu. Adapun supaya oleh kerana ibadat, maka disyariatkan niat tu supaya terbeza di antara adat dengan ibadat. Maka ketika mana kita kata Allahu Akbar, dalam hati kita tu sedar, aku semaya fardu zuhur ni. Aku semaya fardu Jumaat makmum ni. Jumaat dia kena tambah lagi ta'yun nafsih. Atau ta'yin nafsih, menyata diri imam atau makmum. Kenapa? Karena Jumaat tu tidak sah melainkan dengan berjamaah. Itu dah. Jadi kalau ketika mana Allahu Akbar tak ada sedar kata aku semaya fardu zuhur ke aku semaya fardu asar ke, maka la tasihul ibadah, tidak sah ibadat semaya dia gitu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, ai innama tasihul a'mal binniyat. Hanya senya sah oleh amal itu, oleh segala amal itu dengan niat. Itu besarnya hijrah niat. Nampak biasa-biasa je. Itu dalam bab ibadat hak fardu. Nah, kalau ibadah hak sunat juga, sama juga. Pentingnya hati kita ni niat. Qurbah ilallah. Nak taqarrub, nak dekat diri dengan Allah Taala. Walaupun kita derma tu berjuta, siap dengan plywood apa ni? Dia panggil replika cek dia ni. Berjuta derma ke masjid. 1 juta, 10 juta derma ke masjid, wakaf ke masjid. Lepas tulis pula besar ikhlas dengan kha yang baik. Dan kita sebut juga ketika ucapan kita tu saya ikhlas dengan tajwid nah. Tapi kalau hati itu tidak ada niat taqarrub ilallah, maka tidak ikhlas. Itu penting hati. Kerana niat tu mahalluha fil qalbi. Tengok. Nabi kata man kanat niyatuhul akhirata
Barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu akan akhirat. Wak hijau wak gapo nak akhirat semata. Karena akhirat tu lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Wak hijau gapo? Ngajar niat akhirat. Bukan niat nak supaya anak murid ramai, orang pakat tengok ramai, bukan. Apa niat lagu tu berat kan? Biar tak ada orang tengok pun, biar tak ramai orang suka mengaji pun, yang penting kita niat lillahi ta'ala. Gitu. Itu ni. Niat mengajar ni bukan nak suruh orang pakat sanjung, pakat lambung, pakat cium tangan, pakat puji. Dah. Punah tu kalau niat lagi tu. Nah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Patut kamu tukar benda hak sedikit, yakni dunia ni. Adna daniyun, benda yang sedikit lagi pula hina. Billadhi huwa khair, dengan perkara yang lebih baik. Apa baik? Yang lebih baik akhirat itu lebih baik. Jadi kita buat kita berapa biar akhirat. Kita tegur orang salah pun kerana lillahi ta'ala akhirat. Nah, ni ada juga bila kita tegur perkara-perkara yang tidak betul dalam Facebook apa, dia mau duk cakap main depan orang ramai, depan live. Bila kita tegur dia kata ni, ni gila glamour lah ni, nak jadi famous lah ni. Oh alah. Nah, kalau nak jadi famous ni hamba tak buka lah pondoknya. Nah, tolaklah mengajar masjidnya. Pakai duk main dengan TV sedap lagi. Nah, muka famous, biar famous sikit pun. Nah, bukan gitu berat otak mu fikir. Bila orang tu buat benda kacau dengan secara zahir, umum. Iza zaharal bid'ah. Ni Nabi sabda, bila zahirnya bid'ah, kesesatan. Wa zakatal alimu, diam oleh orang-orang alim yang mengetahui perkara tu tak betul. Fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atas orang alim tu pula kena laknat Allah, para malaikat dan sekalian manusia yang melaknat akhirat esok. Maka berat lagu tu. Ambo dengar benda-benda tak betul, ambo senyap. Ya. Asal tak ganggu hidup aku sudahlah. Tak boleh itu. Nah, tapi ustaz, moleknya tegurlah secara personal. Mu tahu di mana orang tak tegur secara personal? Jangan duk komen kalau tak tahu. Nah, secara personal, secara rombongan, secara tok guru tua habis tapi tak berdegi-degi, tak beki-beki. Masih lagi buat-buat perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Maka tak ada jalan dah. Fitnah tersebut sudah berleluasa. Maka kita kena qulil haq walau kana murran. Kata benda hak sebenar walaupun pahit. Qulil haq walau kana ala nafsika. Nabi kata muayat benda yang sebenar walaupun kena atas batas tubuhmu sendiri. Nah, kena atas diri kita sendiri, kena ayat benda hak sebenar, tak boleh kita sembunyi. Kita manul haq syaitanul akhras. Dia menyembunyikan perkara yang sebenar, itu adalah syaitan bisu. Mana boleh kita nak biar tiba-tiba orang dakwa kata saya mula-mula buka madrasah ni, anak murid saya daripada Kemboja mana tu, menangis 24 jam seminggu tak berhenti menangis. Kenapa? Bila tanya kenapa awak menangis tak berhenti-henti ni, dia kata pukul 3 pagi saya nampak Nabi di dalam masjid ni. Pukul 3 pagi duduk semaya, la haula wala quwata illa billah. Lepas tu budak tu tahu di mana tu Nabi. Yang mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Duk berasa jemaah masjid ni pun kalau kita duk baca Syama'il Muhammadiyah tu berapa orang aja lekat duk alasah mengaji tu. Pas budak dia tahu di mana tu Nabi. Wajah Nabi bagaimana? Bagaimana warna kulit Nabi? Tinggi lampai tubuh Nabi bagaimana? Postur tubuh Nabi bagaimana? Dia tahu di mana? Itu ialah Nabi. Kita sebagai orang yang mengaji ni bila dengar khabar lagu tu diamlah, tak usah duk sapa ke orang lah. Cukup Nabi kata kafa bil mar'i kaziban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu boleh dikatakan si pendusta dengan sikapnya senantiasa menyampaikan apa sahaja yang dia dengar daripada orang lain. Boleh kata pendusta, pelawak lah, si pendusta. Tak boleh. Khabar orang cerita kepada kita, melainkan khabar Allah dan Rasul, semuanya diihtimal benar atau dusta.
Kalau khabar Allah, khabar Rasul benar semata-mata, tidak boleh diihtimal dusta. Tapi kalau khabar selain daripada Allah dan Rasul, al-khabaru yahtamilu sidq wal kadhib. Khabar itu boleh ditanggung, boleh diihtimal. Benar boleh jadi, dusta boleh jadi. Sehingga ada benar. Bagaimana rupa Nabi? Kita lengitnya ya. Dusta dah tu. Nah, bukan senang weh nak jumpa Nabi ni. Dalam mimpi pun susah. Bukan orang tak baca hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya selagi melihat ia akan daku di dalam jaga. Itu bukan barang siapa melihat aku dalam mimpi sebenarnya dia lihat dalam jaga dah tu. Tak betul gitu. Nah, mimpi-mimpi ya qazah lah. Mana. Nah, ya qazah. Beza tu. Nah. Jadi hadis tersebut itulah. Jadi ikhtilaf ulama. Ada setengah kata fasayarani fil yaqazah, maka selagi akan melihat aku di dalam jaga tu artinya ya fil akhirati, negeri akhirat esok. Itu satu jemaah daripada ulama. Ini dalam kitab Fatawal Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami sebut. Kata dengan satu jemaah ulama yang lain, dah, bukan negeri akhirat. Kalau negeri akhirat tak kena Nabi royak lah, semua orang boleh tengok Nabi negeri akhirat. Lepas tu fid dunia bi'aini ra'sihi, di dunia dengan mata kepala dia. Nah, maka kerana itu berlaku perkara khilaf. Ada yang kata tidak boleh, ada yang kata boleh. Yang kata boleh ni pun, kata harus dapat lihat Nabi dalam jaga pun harus pada akal, serta susah, nadir, jarang sekali nak berlaku pada adat. Itu tiap-tiap benda harus pada akal tu bukan mesti boleh berlaku dengan kebiasaan gitu dah. Harus melihat Allah, harus pada akal, tapi tak berlaku pada mana-mana manusia melainkan Nabi Muhammad di dunia. Itu tengok. Harus Allah nak masukkan orang kafir dalam neraka, dalam syurga, harus pada akal. Tetapi syarat janji dalam Quran orang kafir dalam neraka harus pada akal. Tilik semata-mata akal Allah nak masukkan orang kafir, orang maksiat dalam syurga. Harus tak? Harus. Moga dia Tuhan, ikut dia. Nak buat apa tak ada tekanan atas dia. Harus pada akal. Tapi bila ditilik dengan Al-Quran, mustahil aridi. Apa? Al-Quran sebut innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, pokoknya nak buah duit harus ada akal, harus. Tapi berlaku tak tahu berlaku mana. Sekarang ni tak pernah jumpa lagi. Nah, mak lembu nak beranak dinosaur boleh, tak ada masalah apa dengan akal, harus. Tapi ada berlaku tak? Tak berlaku lagi. Nah, orang nak beranak tu babi harus. Tapi ada berlaku tak? Tak berlaku lagi. Jangan semata-mata harus. Apa ustaz tu sibuk? Benda harus pada akal ke? Biar dia lah. Pas sikit lagi boleh berlaku orang nak dakwah jumpa Nabi situ, jumpa Nabi sini. Senang. Nak mimpi dengan Nabi pun susah, bukan main. Ini jumpa jaga-jaga gini. Nah, kalaupun berlaku, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia, wajib dia kena susuk sembunyi, jangan cerita pada orang lain. Kenapa? Karena perkara sebut khariqul adati, perkara yang mencarikan adat. Kalau dia orang mukmin biasa bagi maunah, kalau dia orang wali dipanggil karamah. Maka karamah itu ialah aurah. Al-karamatu auratun. Karamah itu ialah aurah. Aurah ni maknanya pada pihak mana tashbih, nak serupa ke keramat dengan aurah. Pada pihak orang nak tengok, orang nak benda tu. Kan banyak orang beramal-beramal nak terbang atas langit lah, nak pergi Mekah dengan tak pernah naik kapal terbang lah. Ni orang nak kan benda lagu tu keramat, khariqul adat. Orang nak benda tu seperti mana aurat. Orang tino kita nak tengok lah, nak tapi tak boleh. Kena nikah raya dulu baru boleh tengok aurat dia. Lagu tulah keramat ni seperti aurat. Wa sitrul aurati wajibun. Maka menutup aurat tu wajib tak? Wajib. Kau sunat tutup aurat. Nak telanjang pun boleh hang sini, boleh? Wajib.
maka tutup daripada cerita benda-benda gitu pada orang tu wajib. Bahkan kalau dia pergi cerita boleh dihukum ta'zir. Itu kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, boleh dihukum ta'zir. Kenapa? Menerbitkan bibit-bibit fitnah. Itu apatah lagi benda tu bukan berlaku di kita, orang lain hak dakwa kita, hak gisap apa. Tak takut ke hak Nabi kata tadi? Nah, cukup seorang tu kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup orang tu boleh digelarkan sebagai si pendusta, dengan bahawa dia beroyak belaka, sapa belaka dengan apa hak dia dengar daripada orang lain. Tak boleh gitu. Bila kita dengar orang cerita, kita sipek kita. Nah, tak payah kita nak sapa-sapa. Kalau dia dusta, akhirat esok dia kena bakar api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas nama aku, kata Nabi, maka dia sediakan tempat dia dalam api neraka. Dia selamat kita. Nah, kalau dia benar, tak ada masalah gapo, tak wajib kita percaya, tak termasuk daripada rukun iman. Nak gitu ini. Tu. Jadi seolah-olah nak suruh orang percaya belaka cerita dia. Tak boleh gitulah. Mu siapa? Rasulullah ke? Mu pun manusia biasa. Khabarmu tu yahtamilus sidq wal kadhib. Lagi pula bukan mu sendiri hak nampak, anak muridmu, bapa yang pergi siapa? Gitu tu. Ini supaya kita berjaga-jaga. Hamba mengaji dengan tutup guru tua tak ada tu. Nah, duk cerita benda-benda lagu tu di pondok-pondok dia tak ada. Bahkan kalau terzahir keramat pun dia tutup. Terzahir keramat dia tutup. Kalau orang tertengok benda pelik di dia kata jangan cerita selagi mana aku hidup. Tu orang-orang warok. Bukan duk jaja cerita kata riti yuya. Nah, lepas tu duk kata orang bodoh pula dah. Tu bodoh. Minta jumpa hadis dalam Sahih Bukhari. Lebih pada hadis tu orang jumpa lagi. Banyak lagi hadis. Man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Siapa melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia sebenar-benar melihat aku. Kenapa? Karena syaitan tidak dapat menyerupai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang nak mimpi jumpa Nabi ni bukan senang. Nah, supaya nak cerita sama tu lah. Nah, kalau hari-hari duk ingat ke air, jawabnya kalau dia tidur mimpi minum air kering bumi. Nah, kalau orang tu nak jumpa Nabi Muhammad, mimpi dia nak jumpa mimpi dengan Nabi Muhammad, nafas demi nafas hati dia hubungan dengan Nabi Muhammad tak putus. Nabi Muhammad tu ada sokmo lah hati dia hidup. Itu ada kita cerita sokmo kan. Dia mengadu seorang pelajar mengadu tok guru nak mimpi jumpa Nabi Muhammad. Tu dia kata boleh nak jumpa Nabi Muhammad. Esok ikut aku pergi backward makan gula kenduri. Tapi syarat jangan minum air. Esok pergi makan gula 5 tepak, tak minum air. Balik daripada makan gula kenduri backward tu, tok dia kata naik masuk pondok tidur. Jangan minum air, jangan fikir apa tidur. Insya-Allah mimpi. Dia naik masuk tidur sungguh. Rupa-rupa mimpi minum air, tiba-tiba bumi ni kering dia minum. Bangun pagi esok kata doa tu guru pelawak ya tok guru nipu. Tak mimpi pun jumpa Nabi. Tu kata mu mimpi apa? Mimpi minum air kering bumi. Apa boleh mimpi minum air? Cuba ingat balik apa? Dia kata batuk pun. Tepat mula-mula makan gula, makan kenduri, kek bawah tu tak minum air, start situ. Jalan ke mana pun nafas tu naik air. Ingat ke air. Maka sebab tu boleh mimpi jumpa air. Katanya tu dulu dia, lagu tu lah orang nak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan senang. Apatah lagi dalam jaga. Maka kita kena ayat. Takut mudah-mudah dengan masyarakat. Masyarakat pakat dok mengaku belaka orang ni jumpa Nabi, orang ni jumpa Nabi, orang ni jumpa Nabi. Tak boleh gitu. Tu gitu. Barang siapa yang adalah niatnya untuk akhirat, kata Nabi, jama'allahu syamlahu, maka menghimpunglah oleh Allah Ta'ala akan kesempurnaannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan menjadilah oleh Allah Ta'ala akan kekayaannya di dalam hatinya. Kaya tu duduk dalam hati. Ya sungguh.
Ini sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah kaya tu dari kerana banyak harta. Kita kalau kaya dengan banyak harta lah tu baru kaya. Banyak duit, nah, banyak tanah. Dak, Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi. Bukan kaya tu ialah banyak harta, bukan. Lepas tu kaya tu lah ke mana? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya yang sebenar-benar tu ialah kaya jiwa. Lagu mana kaya jiwa? Bila hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala, maka dia tak akan berasa fakir, tak akan berasa miskin. Kerana Tuhan kaya mutlak, ghina mutlak. Walaupun dia tu tidak banyak harta, duit ada 10 hia aja. Tapi bila tabung masjid lalu, dia boleh sedekah 5 hia. Tinggal ke dia 5 hia. Atau 10 hia yang masuk lalu tabung masjid. Apa? Moga Tuhan dia kaya. Hati dia tu i'timadul qalbi 'ala Allah. Berpaut hati, berpegang hati dia tu di atas Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Toke setakat 10 hia Tuhan tak boleh ganti. Nah, Tuhan Maha Kaya kan? Walaupun dia tak kaya-raya dengan duit harta, tapi apa hak Tuhan beri milik sementara bagi dia, mudah dia nak sedekah ke orang. Gitu kan? Itu orang panggil kaya jiwa. Kalau orang kaya bukan kaya jiwa, kaya dengan sebab banyak harta, maka hati dia tu i'timad, berpegang di atas harta dia. Takutlah dia kurang duit dia, moga dia ingat ke Tuhan miskin. Tak boleh nak ganti. Lalu tabung pun bergetar tangan, kakak biar ada pun titih aku ni. Habis. Maka kalau hilang hak ni, hilang hak duit dia pergi tu sementara, susah hatilah dia. Sebab tu Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bergantunglah hatimu di atas yang hidup tak mati-mati. Maka kalau kita bergantung dengan orang ni hayyun summa yamut, hidup kemudian mati. Bila mati, hilang tempat pergantungnya kita, kat lemah lah. Lemah, tak sedap duduk selama ni duduk gantung dengan Tan Sri tu, dengan Datuk ni. Mati Tan Sri Datuk orang kaya tu kak, selok kita sudah pokai kita dah. Jangan kita bergantung dengan hidup kemudian mati, atau yang ada kemudian binasa. Mana harta tu? Wa atat dunya, dan mendatang oleh Allah Ta'ala akan barang siapa yang niatnya untuk akhirat tadi tu, Allah Ta'ala mendatangkan akan dia akan dunia raghimatan, hal keadaan tunduk maknanya duduk bawah tapak kaki dia. Tak berkejaran dia, tak penak gapo dia. Hati pun tenang, dapat Allah. Tu dunia pun ada duduk bawah tapak kaki dia. Wa man kanat niyyatuhu dunya, dan barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu untuk dunia. Wak kerja apa untuk dunia? Ngajar untuk dunia. Bapa mengajar supaya dapat duit, dapat harta banyak, dapat kepujian, dapat pengikut, dapat murid ramai. Disanjung-sanjung oleh orang. Ada tu orang mengajar lagu tu. Biasanya tak sekecek lah benda-benda hak sebenar ni. Apa? Takut orang marah. Takut apa? Nasiya ni tak boleh memanjangkan umur, tak boleh memendekkan umur, tak boleh mengurangkan rezeki. Kata yang sebenar Nabi kata, manusia ni tak dapat memendekkan umurmu dan tidak dapat mengurangkan rezeki kamu, karena semuanya dalam jaminan Allah. Tu biar orang tak berahi, orang tak suka, kerana orang tu bukan semuanya reti. Orang jahil, dia gelinya nak komen ke, biar jahil dia tu tunjuk depan orang pun tak apa, lapar nak tunjuk bodoh je ke orang. Tu surah kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang bodoh cakap kamu kata saya ni ye selamatlah mu dengan bodohmu tu. Sebab tu kita kalau bodoh so cakaplah
Duk dia ke molek. Terusnya orang tak tahu kita bodoh. Nah, kalau dah kita start cakap kat nampak selalu bodoh. Nampak selalu. Sungguh gak orang lain ni tak kira. Tok guru tu nak ajar lagi. Nah, tu kata syukur ke Tuhan lah. Dia kata ustaz, apa dia sebut Tuhan? Sebut Allah lah nak tunjuk orang dia. Nah, apa kena sebut Allah? Tuhan ni banyak. Tengok Tuhan banyak pula dah. Mana hak Tuhan banyak tu? Tunjuk sikit. Mana? Nuh dia kata batu kih ada se. Nah, hak di Kelantan hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak tidur-tidur, hak duduk tak baring-baring tu dia kata. Hak tu Tuhan ke orang panggil. Siapa kata tu Tuhan? Tu demo tu lah orang Buddha orang. Dah mu nak jadi supaya orang Buddha orang Hindu itu. Pelik. Tuhan ni Allah lah. Sebut Tuhan kena ke Allah, sebut Allah kena ke Tuhan. So tak ada lola. Nah gitu. Nak tunjuk orang dia. Jangan sebut Tuhan lah, sebut Allah. Ada orang ini gitu. Tak ada ni. Apa kena sebut Allah? Sebab Tuhan ni banyak. Weh, kape kalau ikut Tuhan ni banyak. Tuhan so tak ada lola dah. Tapi demo tu mu nak jadi seperti demo tu ke mana? Nah, Tuhan molek-molek buat kita orang mukmin ngaji tauhid tiba-tiba nak jadi supaya tak ngaji tauhid. Tu nak kata dia jahil ni nak cakap etik jangan. Tak tahu cakap lah kalau kita jahil tu duduk senyap kan mudah. Orang tak tahu kita reti ke tak reti. Bila cakap pun nampak tak reti. Gapo tak reti? Tak reti tauhid. Ilmu tauhid tak mengaji tu kalau cakap gitu tu. Nah, tu. Dia kata dia tu panggil Tuhan pelesu. Orang hak kenal Tuhan tahulah dia tu panggil Tuhan tapi Tuhan tu Tuhan pelesu. Tuhan pelesu Tuhan lah. Pergi beli di akaun sih ni. Bawa duit palsu. Laku. Cashier kata duit palsu ni cik. Duit palsu pun orang panggil duit. Nah, ambil duit palsu ni. Duit palsu pun duit. 2-3 lekok nak apa kau cashier situ lah tu ni. Duit palsu duit. Duit palsu nama palsu. Tuhan palsu Tuhan punya palsu. Bukan Tuhan lah tu makhluk. Apa Tuhan siapa? Allah lah. Atau Allah siapa? Tuhan lah. So tak ada lola dah. Jadi kalau kita sebut kat syukur ke Tuhan, Allah lah tu. Tak suruh tunjuk warak kata guru lah. Ada juga kita lagu tu. Macam-macam ngaji malah patut berasa aling. Ni bahaya sungguh orang zaman lah ni. Habis. Tengok dia kata waman kanat niyatuhu dunya. Dan barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu untuk dunia. Buat kerja gapo ni untuk dunia. Walaupun rupa akhirat tapi untuk dunia. Tu lebih hina tu. Lebih hina lah kerana akhirat ni barang lebih, barang kekal tapi dia sanggup tukar dengan hak dunia. Tadi tu atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Tak patut. Patut kamu tukar benda hak rendah, benda hak hina dengan benda hak lebih baik. Tak patut. Tiba-tiba dia tukar buat kerja akhirat untuk dunia. Nah, ikutlah ngajar ke semaya ke sedekah ke habis juta-juta apa nak masuk lesak khabar kata dia ni Tan Sri hak murah hati. Tak jadi hijau lah gitu. Nah, tak jadi hijau lah gitu. Orang panggil buat akhirat tapi niatnya untuk dunia. Kalau gitu farraqallahu alaihi amrahu, mencerai-berai oleh Allah di atasnya barang siapa akan urusan kerjaannya. Kerjaan dia jadi kaca bilau. Tu tak lunas dia bang. Tak betul jadi kerjaan dia jadi kaca bilau. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan menjadilah oleh Allah Ta'ala akan kemiskinan, kefakirannya baina 'ainaihi, duk depan mata dia semua, duk nampak semua miskin. Tu masjid ni berapa kalau mengajar? 100. Masjid ni 200. Batal masjid ni. Pergi masjid ni padahal molek-molek duk mengajar sini dah. Ni contoh. Apa dia kata? 100 je. Pergi masjid 200 tu contoh. Apa-apa duk depan dia ni fakir, miskin semua. Dia tak nampak hak akhirat.
Padahal orang beri berapa pun tu rezeki kita. Kalau 100, kalau berkat, lebih baik daripada 2 juta sekalipun kalau tak berkat. Boleh 2 juta orang mengajar, boleh 2 juta, tak ada lagi lah setakat ni nya. Kalau boleh, tapi tak berkat, buat apa? Nah, kita rezeki ni tak banyak tak apa, tapi biar berkat, hasilnya halal, belanja pun halal, sumbernya halal, kita infak, kita belanja dia pun halal. Tu barakah. Walaupun sikit cukup, tak melarat kita, tak meminta-minta kita. Tu cukup. Dah. Buat apa banyak, tapi nak beli spender ke diri sendiri pun kedekut hangit. Takut duit habis. Rela pakai spender hak koyak sebelah jubur dia. Tu nak hipung, sipar. Lalas sekali, alalah mati tak ada guna. Ada lah juga guna buat beli kain kapel untuk balut ya boleh kubur. Saja. Ni berat benar orang dah bakhil ingat berat benar lah. Diri dia sendiri pun dia kupik, kedekut. Jangan kata nak infak ke orang lain. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datanglah padanya, pada barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia tu, tidak datanglah padanya minad dunya, daripada dunia habuai dia, illa ma kutiba lahu, melainkan barang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi barang siapa. Tu hak mana dia dapat daripada habuan dunia, hak tu tak ada. Nak kaya setara mana? Boleh setara korun. Kalau boleh setara korun, hebat lah. Tak ada mari semaya jemaah masjid, tak ada mengaji, tak ada berdengar orang mengajar. Apa tu? Saya lah ni sibuk ustaz. Banyak orang panggil hijau sehari, hijau malam nak tambah lagi. Apa nak kaya supaya korun? Selekeh. Boleh lah. Tak ada ni. Kalau tak boleh kaya supaya korun, tak salah. Tu. Kalau dunia ni dapat, tinggal je kau. Faman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuai dunia, maka kami beri pada dia. Karena dunia ni tak ada harga seberat sayap nyamuk pun di sisi Allah. Lau ta'dilud dunya indallahi janaba'udah masaqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalaulah dunia ni menempati seberat sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, harganya ada nilaiannya seberat sayap nyamuk, orang kafir tu tak bagi minum walau seteguk air. Orang kafir bukan setakat seteguk air, supaya arak je minum kenyang walak-walak, tak ada apa-apa. Maknanya dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Kalau nak akui tu ayat, maka na yuridu harsad dunya nu'tihi minha, tapi nu'tihi minha pun ma kutiba lahu lah. Hak mana hak tu tak ada. Maka sebab tu tak payahlah kita nak keping orang supaya jadi tak handsome, tak apa, janji kaya. Tak payah. Korun dulu camping dah. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Korun ni dia keluar di atas kaumnya dengan barang-barang perhiasan dia, kekayaan dia tunjuk. Sebab tu orang-orang yang menunjuk kekayaan dalam Facebook, dalam TikTok, dalam berapa tu, itu semua keturunan korun yang masih lekat sampai ke Malaysia je lagi mari sini. Duk camping kekayaan, tunjuk duit. Kabar-kabar duit pelesu bergerak. Kok foto step tak ada nak gerak dah. Ada juga gitu. Korun gitu-gitu perangai. Faqala allazina yuriduna alhayatad dunya, maka berkatalah orang-orang hak nak pada kesenangan dunia juga. Ya laitalana ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Allah rugilah kita, tak dapat seperti mana hak Qarun dapat. Sesungguhnya Qarun dapat habuan yang sangat besar. Hal lagi tu, nak kaya biar kaya supaya Zulkarnain, Raja Iskandar Zulkarnain, nama dia Iskandar, gelar dia Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Bukan 2 tanduk gini, kalau tanduk gini tu orang panggil kubah lembu, dok pusat itu ni, otrometer. 2 tanduk ni yang memiliki masyrik dan maghrib, timur dan barat. Tapi saat dia mati pun dia pesan kepada menteri dia, kalau aku mati kerana aku muat keluar tangan gini. Bapa tu
supaya rakyat semua tengok raja yang menguasai timur barat, kekuasaan di bawah rentahan pemerintahan dia. Kharajtu minad dunya bila syai'in, aku keluar daripada dunia ni tak bawa gapo sekarang. Itu itu baru betul orang kaya akhirat. Nah, kaya tapi nak suruh orang dekat dengan akhirat, bukan nak suruh pakak gila pada dunia, mabuk pada dunia. Nah, kerana Tuhan tetap belaka dah rezeki kita. Kita usaha lagu mana pun, itulah hak Tuhan tetap kita akan dapat. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula, ada 3 minit lagi. Nah, wal maqalatu tsaminatu wal 20 dan maqalah yang ke 28 an Abi Bakrin Asy-Syibli rahimahullahu taala wa huwa min uzama'il 'arifi. Ini panjanglah. Qala inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri wallahu a'lam. Sebelum kita berdoa ni, para hadirin semua, alhamdulillah sekarang ni tanah pondok kita tu sedang diproses dalam perataan dah. Boleh tengok dalam Facebook Wan buat update. Masih lagi dalam proses nak meratakan dan nak betul jalan. Dia jalan hak orang buat dulu tu masuk dalam tanah pondok. Jadi kita nak betul jalan, nak mohon jalan baru untuk orang kampung. Itu dalam proses progres lagi lah. Jadi mudah-mudahannya jangan putus-putus lah. Bersedekah, niat infak, niat wakaf untuk pembangunan pondok Rumi Sufi Jawi ni, insya-Allah. Hamba senantiasa mendoakan mana-mana orang yang berinfak walau sikit sekalipun, RM1 sekalipun, orang ni mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan putus-putus untuk naluk infak wakaf. Mudah-mudahan akhirat esok kita dapat ganjarannya, insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.